Satu perkampungan dekat tengah-tengah hutan. Padahal hutan tu tak pernah ada perkampungan. Assalamualaikum. Hai. Okey, hari ni aku nak cerita tentang kisah seram yang mana kita akan kembali kepada segmen yang biasa macam kita dulu. Kita cerita tentang seram-seram semua. Dan hari ni aku nak cerita tentang bunian. Perkara yang aneh dan misteri yang tak dapat diungkapkan sampai sekarang lah. Okey, bunian ni apa dia sebenarnya ni? Orang duk kata bunian ni apa dia bunian ni? Okey, ni aku nak bagi tahu ni. Bunian ni sebenarnya adalah jin yang ada lah, baik dia ada jahat dan ada yang tak Islam, ada yang Islam. Okey. Dan selalunya orang kata orang bunian ni duduk dalam kelompok yang besar. Macam bila jumpa satu alam dia tu, nampak terus kampung dia. Macam tu lah lebih kurang. Dan dikatakan juga orang bunian ni duduk di pertempatan yang kecil, terpencil yang jauh daripada dunia manusia biasa. Contoh macam dalam hutan tebal-tebal, dekat situ mesti ada orang bunian ni. Ataupun dekat kawasan pegunungan, dekat celah-celah batu, dekat situ mesti ada. Walaupun kita tak nampak, kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita, tapi kebanyakan orang yang pernah lalui kata benda tu memang duduk dekat kawasan-kawasan yang aku kata tadi. Dan selain tu juga pertempatan orang bunian ni ada juga dekat dengan pertempatan manusia biasa. Tapi kena pandai interaksi dengan mereka lah. Contohnya, selalunya orang bunian duduk dekat pertempatan biasa ni selalu pertempatan orang bomoh-bomoh yang nak kuasa daripada orang bunian ni. Selalu dia macam tu lah. Ataupun ada juga yang mengatakan orang bunian ni duduk dalam rumah mereka. Walaupun mereka tak nampak, tapi duduk dalam rumah. Sebab itulah punca berlakunya histeria. Okey, kalau tanya rupa ataupun wajah orang bunian ni, kan ramai yang mengatakan orang bunian ni cantik-cantik. Tapi tak tahu lah kesahihan yang sebenar dia sampai mana. Tapi sebab kita tak pernah masuk, kalau kita pernah masuk, kita boleh sembang lah benda tu dia cantik dia parah mana, cantik dia parah mana. Ni kita tak pernah masuk, kita tak boleh sembang benda tu. Kalau kita sembang juga dah merapu lah, orang tak percaya lah kan. Tentang kes-kes bunian ni, selalunya orang yang hiking dekat bukit ataupun orang yang sesat dalam hutan ni lah, yang akan terjumpa alam bunian tu. Macam mana? Contoh seseorang ni dia sesat dalam hutan dan dia memang orang panggil stres lah, ataupun depression, bila mana dia tak tahu nak cari jalan keluar dan dia terpaksa berharap kepada benda-benda yang bukan-bukan. Dan tiba-tiba dekat tengah-tengah hutan dia tersesat dan ternampak satu perkampungan dekat tengah-tengah hutan. Padahal hutan tu tak pernah ada perkampungan. Dan itu sah dia telah masuk ke alam bunian tersebut. Ni sebagai contoh lah. Ni sebagai salah satu contoh yang aku bagi ya. Dan contoh satu lagi, contoh macam kes Acap, kes Muhammad Ashraf yang pernah hilang dekat satu gunung, satu pegunungan, yang sampai sekarang pihak polis ataupun pihak bomba ataupun mana-mana pihak tak jumpa dia sampai sekarang. Dan dikatakan dia disorok ataupun disimpan oleh orang bunian dan tak mau balik ke alam kita ni, dan dia ke alam sana lagi. Wallahu alam, aku harap semoga Muhammad Ashraf sentiasa dipelihara, amin. Okey, bila mana seseorang manusia tu masuk ke alam bunian, orang biasa masuk ke alam bunian, secara automatiknya orang yang ke alam biasa ni tak boleh nampak orang yang masuk ke alam bunian tu. Dia secara automatik, walaupun orang yang orang biasa ni, kawan orang biasa ni, dan orang biasa ni duduk dalam alam bunian tu, walaupun duduk hadapan, tapi dia takkan nampak dengan mata kasar. Orang yang masuk alam bunian ni memang macam tu. Dan kebanyakannya, walaupun orang hilang, tapi padahal bukan hilang dekat, walaupun cari satu gunung kan, padahal dia ada dekat depan tu. Cuma kita je tak boleh nampak, sebab alam tu adalah alam khaib dan tak boleh nampak dengan mata kasar kita, mata kasar manusia biasa. Dia ada kelainan dia tersendiri dalam alam bunian ni. Dia ada kelainan dari segi tempat tinggal, makanan, pakaian dan banyak lagi lah.
Tapi sebagai contoh aku cerita tentang tempat tinggal. Okey. Tempat tinggal, contohlah dekat alam bunian ni tempat tinggal dia mewah-mewah, macam hotel 5 bintang lebih kurang macam tu kan. Tapi dekat alam biasa kita ni sebenarnya orang yang duduk dekat rumah mewah tu sebenarnya duduk dekat bawah pokok dan berlantaikan tanah. Dekat alam biasa macam kita ni. Padahal dia tak sedar benda tu dia kena pukau sebenarnya. Dia kena pukau dengan orang bunian. Tu sebagai salah satu contoh yang aku dapat kaitkan dengan kelainan dari segi alam bunian dengan alam kita. Dan ramai juga yang tanya, macam mana bomoh dulu nak dapatkan kuasa, macam mana mereka interaksi dengan orang bunian, macam mana mereka masuk ke alam bunian. Sebenarnya ada pintu dia sendiri, ada ciri-ciri pintu yang kita boleh masuk ke alam bunian tu. Dan aku akan cerita ni sebagai ilmu pengetahuan untuk hampa berhati-hati, lebih berhati-hati sebelum masuk ke hutan ataupun duduk dalam hutan. Kalau hampa nampak 3 ciri ni, itu adalah pintu masuk ke alam bunian. Dan cuba elakkan diri hampa daripada duduk dekat kawasan ataupun kat pintu yang aku akan beritahu sekejap. Ciri pintu yang pertama ni, bila mana seseorang hiking ataupun seseorang yang sesat dalam hutan ataupun orang yang masuk dalam hutan ni, dia ternampak satu pokok besar dekat tengah-tengah hutan. Dan yang pelik dekat pokok tu, dekat bawah ataupun tanah dia tu macam dijaga. Dekat bawah pokok tu macam dijaga, disapu. Kemungkinan besar itu adalah pintu masuk ke alam bunian. Dan ciri pintu yang kedua adalah bila mana seseorang hiking ataupun orang biasa ni lalu di kawasan pegunungan, cuba elakkan daripada lalu di kawasan lereng bukit yang ada batu besar-besar. Macam kita lalu kat lereng bukit kan, lepas tu ada batu memang gedebuk-gedebuk punya, memang besar punya kan. Cuba elakkan diri. Kemungkinan besar situ juga adalah pintu masuk ke alam bunian. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir, ciri pintu yang terakhir ni, bila mana hang masuk dalam hutan, hang masuk mana-mana, hang ternampak satu buluh kuning. Dalam banyak-banyak buluh, hang ternampak satu buluh kuning. Cuba elakkan daripada berehat dekat situ. Kemungkinan besar juga situ adalah pintu masuk ke alam bunian. Dan ramai jugalah kes, ada banyak jugalah kes yang mana orang hilang, orang jumpa dekat buluh, orang jumpa dekat pokok, orang jumpa dekat celah-celah bukit. Padahal dekat situlah yang mana pintu ke alam bunian. Dan banyaklah, memang banyak kes yang mana aku tengok dekat surat khabar. Orang bunian ni dia agak tak asing daripada dunia kita ni. Tapi bila kita tahu ciri-ciri pintu ni, contoh macam bomoh, mereka tahu ciri-ciri pintu ni, mereka menggunakan kelebihan tu untuk masuk ke alam bunian, untuk mendapatkan pertolongan dari segi kuasa. Sebab orang bunian ni bagi aku ada misteri ataupun magic yang tersendiri yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab jinan. Okey, tentang 3 ciri tadi tu, tolong berhati-hati kalau hampa duduk dalam kawasan hutan ataupun kat mana-mana. Tolong berhati-hati tentang tu. Dan satu lagi, bila mana hampa duduk hiking, walaupun bukit yang hampa hiking tu tak ada langsung kes kehilangan orang apa, tolong berhati-hati juga. Mungkin tak sampai masanya lagi. Mungkin aku beritahu ciri-ciri ni, kalau hampa ikut, mungkin orang panggil apa, langkah lagi berhati-hati, lagi berjaga-jaga lah, daripada hampa hilang tiba-tiba dari alam nyata. Dan mungkin itu saja perkongsian aku untuk minggu kali ini. Dan insya-Allah aku akan buat di part yang kedua, yang mana aku akan ceritakan tentang pengalaman-pengalaman di kawasan orang bunian ataupun pengalaman-pengalaman orang yang berada di kawasan bunian dan ternampak orang bunian. InsyaAllah aku akan buat benda tu secepat yang mungkin. Itu saja untuk video aku kali ini. Bye. Assalamualaikum.